عليكم جميعا يا الإسلام. Wahaikum jami'an tahiyatul Islam tahiyatan mubarakatan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa mu'allimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna al-syekh Daud ibn Abdullah al-Fatani wa hujjatul Islam al-imam al-Ghazali at-Tusi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi yang mulia ini untuk sama-sama kita memulakan pengajian kitab kita, iaitu kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, yang moga-moga dengan pengajian ini akan memandukan kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar, sehinggalah mencapai akan syurga yang dijanjikan Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa yang menjayakan program ilmiah di Dewan ini, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita pada hari ini kita akan memulakan pengajian kitab kita, iaitu kitab Minhajul Abidin. Katanya kitab ada di telefonnya. Senang lah ni ya. Canggih. Okay, hari ni tak apa. Walaupun tak ada kitab berbentuk fizikal lagi, sebab hari ni dia lebih pada mukadimah saja. Okay. Cara pengajian, kitab kita ni salah satu daripada kitab pondok. Mana-mana pondok pun mesti ada mengaji kitab ni. Kitab ni famous lah kira ni. Kitab yang popular, yang biasa mengajikan oleh pondok-pondok tua, pondok-pondok lama. Jadi kitab ni saya mengaji dengan Tuan Guru Siddiq Nur lah, dari A sampai Z. Cara pengajian kita, sebab saya ngaji pondok, cara pengajiannya pun cara pondok lah. Iaitu cara pondok ni kita akan baca satu persatu. Istilah dia harfin biharfin, dari satu huruf ke satu huruf. Maknanya dari muka ke muka, dari kulit ke kulit. Jadi kita akan mulakan pembacaannya daripada depan, daripada kulit kitab lagi, sampailah ke hujung, sampai ke habis. Dan kitab ni ini yang fizikalnya lah, yang dalam telefon tu, yang telah di PDF kan kot. Yang ni yang asal dia. Kalau tengok ni nampak macam nipis kan. Tapi kami mengaji di pondok dengan Tok Guru Siddiq Nur hampir 7 tahun. Dah tak silap saya, 7 tahun baru khatam, baru habis. Maksudnya 7 tahun baru habis. Itu mengaji bukan macam kita sebulan sekali. Itu mengaji hari-hari. Hari-hari 7 tahun baru habis. Kalau kita sebulan sekali, tak tahulah. 70 tahun mungkin. Betul? Mungkin daripada janggut saya hitam sampai putih. Siapa khatam ni tak tahu. Mungkin time tu dewan ni pun dah lagi power lah. Kan? Tak tahu lah. Kita apa-apa tak apa, kita buat je. Khatam tak khatam, nombor 2. Nombor 1, setiap kali kita mengaji, insya-Allah kita dapat ilmu. Yang tu yang kita nak. Kalau khatam dia tapi tak dapat ilmu, tak ada faedah kat khatamnya. Jadi tak apa, tak ada masalah soal khatam. Yang penting kita mengaji. Baik. Nama kitab ni Minhajul Abidina ila Jannati Rabbil Alamin. Itu nama panjang dia. Tapi nama pendek dia orang ringkaskan panggil Minhajul Abidin je lah. Tapi kalau panjang dia sekali yang bawah tu, ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali banyak karang kitab. Antaranya yang famous Ihya Ulumuddin dengan Minhajul Abidin. Dan kitab nombor 1 yang paling diakui oleh sebahagian besar ulama yang dikarang oleh Imam Ghazali ialah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni hebat. Ihya Ulumuddin ni kalau kita nak mengaji di Melayu ni pakai kitab Sairus Salikin. Sebab Sairus Salikin tu terjemah daripada Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga kan ada setengah ulama sebut, andainya Al-Quran dibakar semua sekali, sampai tak ada dah Quran, dan yang tukang hafal Quran pun dibunuh semua sekali, mati, maka kalaulah ketika itu umat Islam masih ada kitab Ihya Ulumuddin, maka dikatakan oleh ulama bahawa umat Islam pada ketika itu masih lagi selamat.
sebab adanya kitab Ihya Ulumuddin. Bukanlah nak kata Ihya Ulumuddin setaraf Quran, tidak. Quran tu kalamullah lagi besar. Cumanya Ihya Ulumuddin ni dia melengkapi. Dalam kitab tersebut dia ada ilmu tauhid, dia ada ilmu fiqh, dia ada ilmu tasawuf. Itu antara kitab yang terhebat pernah dikarang oleh ulama besar, iaitu Imam Ghazali. Itu kitab nombor 1. Kitab yang kedua terhebat yang dikarang oleh Imam Ghazali ialah Minhajul Abidin yang ada kat kita. Ini nombor 2 selepas Ihya Ulumuddin tadi. Minhajul Abidin. Kitab yang diakui oleh para alim ulama yang lain akan kehebatannya kitab ni, Minhajul Abidin. Dan kitab ni adalah kitab yang terakhir Imam Ghazali karang. Setelah siap kitab ni, tak lama lepas tu Allah ambil nyawa dia, meninggal dunia, Imam Al-Ghazali. Jadi kata guru kami, Tuan Guru Siddiq Noh, dia kata seolah-olah Minhajul Abidin ini sebagai wasiat terakhir Imam Ghazali kepada kita semua. Sebab ini kitab yang terakhir dia karang dan lengkap. Okay. Apa makna Minhajul Abidin? Minhaj itu iaitu jalan ataupun cara. Al-Abidin, hamba-hamba Allah. Jadi Minhajul Abidin ialah jalan bagi hamba-hamba Allah. Al-Abidin ni hamba-hamba Allah yang merujuk kepada abid. Abid ni maknanya orang yang beribadat kepada Allah. Jadi siapa yang nak betul-betul ibadahnya kepada Allah, kitab ni akan jadi panduan bagi dia, jalan. Dan kitab ni sangat sesuai kita gunakan juga dalam konteks harakah Islamiah, pergerakan jemaah kita ni. Sendiri Tok Guru Siddiq Noh sendiri pun dia jadikan kitab ni sebagai kitab yang diajar di Liqah Fikri peringkat negeri Perak kami, yang dibacakan setiap kali ada Liqah Fikri, kuliah maghribnya disampaikan oleh Tok Guru Siddiq Noh, pakai kitab. Sebab dia jadi panduan kepada kita yang nak buat kerja-kerja agama ni, supaya kerja-kerja agama kita itu bukan setakat mendapat kemenangan dunia, malah mendapat kemenangan akhirat. Bukan setakat berjaya dunia saja, boleh kursi, boleh negeri ke, hatta sekalipun boleh putrajaya. Tapi apa yang kita buat tu yang paling utama, keikhlasan itu diterima oleh Allah. Itu yang kita nak. Daripada kita berjaya tapi walhasilnya hatinya kosong, tak berjaya, Allah tak terima, tak ada guna tak perjuangan itu, sia-sia saja. Baik. Ila kepada jannati syurga, Rabbi Tuhan al-alamin sekalian alam, kepada syurga Tuhan sekalian alam. Jadi Minhajul Abidin ila jannati Rabbil Alamin, jalan-jalan atau kaedah-kaedah atau cara-cara hamba-hamba Allah untuk menuju ke syurga Allah Tuhan sekalian alam. Biar tidak habis, sekejap putus. Baik. Gitu. Jadi umpamanya hidup kita ni adalah jalan. Kalau jalan kereta kat luar tu, boleh tak kita berhenti pergi jalan kalau kita tak tahu jalan kan? Tak tahu nak masuk ke mana, simpang mana, berhenti jap telefon. Kita boleh tak berhenti? Tapi jalan yang kita lalui dalam hidup kita ni, jalan kita tak pernah berhenti. Itu masalah kan? Jalan kita sentiasa jalan. Kan? Umur kita sentiasa meningkat. Sama ada kita tawakuf ke, kita nak berhenti ke, umur tu tetap jalan. Esok tetap akan ada. Esok tetap akan ada. Esok tetap akan ada. Kalau kita tersilap langkah kita dah rugi berapa waktu, dah berapa hari, dah berapa minggu, dah berapa bulan. Kalau tersasar jalan kita. Jadi itu penting supaya jalan hidup kita ni dipandu betul-betul. Jadi kehidupan kita ni, kita bayangkan keadaan kita jalan ke satu tempat. Macam saya lah, saya pun tak berapa mahir tempat ni, tak biasa datang. Jadi bila kita tak tahu satu-satu tempat tu, kita memerlukan bantuan. Zaman moden hari ni orang pakai apa? GPS. Kan? GPS yang selalu dipakai ni Waze lah. WAZE tu.
Waste. Waste ni bila dia kata turn right, kita pun masuk kanan. Turn left, masuk kiri. Tapi kalau dia kata turn right, kita masuk kiri. Dia kata wrong way. Dia kata salah jalan, dia suruh pusing balik. Kita buat bodoh tak? Dalam wrong way pun buat bodoh tak? Soalannya mudah je. Adakah kita akan sampai ke destinasi yang kita harapkan? Tidak, sama sekali. Begitu juga dalam hidup ni. Kita memerlukan panduan. Maka salah satu panduannya ialah kitab ni, Minhajul Abidin. Dia akan ajar kita macam mana kamu nak jadi hamba yang betul-betul hamba kepada Allah Tuhan sekalian alam. Maka dia akan bagi tahu kamu kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Kita kena ikut. Tapi kalau kita tak ikut wrong way, dalam wrong way tu kita boleh tak patah balik kalau kita silap. Tapi kalau kita kekalkan wrong way kita tu, buat tak kisah, adakah kita akan sampai ila jannati rabbil alamin? Dia tak akan sampai kepada syurga yang kita harapkan. Jadi Minhajul Abidin ni gambaran kasarnya seperti itu. Ini perbahasan isi yang ada dalam kitab ni. Okey, dia akan ajar kita berkenaan dengan panduan dalam kehidupan kita nak menuju kepada syurganya Allah Tuhan sekalian alam. Pada bicara tasawuf, pada bicara ilmu tasawuf, bulan lepas saya dah bagi tahu cerita tentang kedudukan ilmu. Kedudukan ilmu, ingat balik. Ilmu yang fardu ain. Ilmu kan ada 5 hukum. Ada ilmu wajib, ada ilmu sunat, ada ilmu harus, ada ilmu makruh, ada ilmu haram. Ilmu yang wajib ada berapa? Ilmu yang wajib ada berapa? 3. Saja buat jari 4 dah tengok. Dia keliru tak? Jangan ikut saya, ikut ilmu. Apa yang kita dah belajar, apa yang kita dah faham. Ilmu terbahagi pada 3 yang wajib. Yang lain tu wajib juga, tapi kadang-kadang dia duduk dalam wajib yang berbentuk kifayah. Tapi yang kita nak cerita ni wajib yang berbentuk fardu ain. Wajib atas tiap-tiap individu. Iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid ada ustaz tuan guru lain yang dah cover. Ilmu fiqh pun begitu. Untuk sesi kita ni, kita cover ni ilmu tasawuf yang ketiga. Ilmu tasawuf. Jadi ilmu ni termasuk dalam kategori fardu ain. Wajib atas tiap-tiap individu. Pada bicara tasawuf yang menterjemah dengan bahasa Melayu oleh al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna al-syaikh Daud bin Abdullah al-Fatani. Bila dia kata yang menterjemah, ini berarti asal kitab ni adalah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tu dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian diterjemahkan oleh Syekh Daud ke dalam bahasa Melayu, digunakan tajuk ataupun nama kitab yang sama, Minhajul Abidin juga. Yang Arab ni Minhajul Abidin juga, tapi itu karangan Imam Ghazali. Lepas tu Syekh Daud terjemah, dinamakan juga nama yang sama, Minhajul Abidin, tapi versi bahasa Melayu Jawi. Okey. Siapa dia yang terjemah tadi? Al-Alim Al-Alamah. Okay. Al-Alim Al-Alamah ni kita selalu jumpa dekat nama-nama pengarang kitab selalu. Tapi yang dulu-dulu, yang sekarang jarang. Ini satu gelaran tinggi. Dia kalau Al-Alim saja itu memang hebat dah. Orang ni orang alim. Dia katakan, dia berilmu. Alim saja sudah hebat. Tapi kalau ditambah yang kedua, Al-Alimul Al-Alamah. Al-Alim Al-Alamah, bila ada Al-Alamah belakang, maknanya orang ini alim tersangat alim. Macam tu. Maknanya bukan kecil-kecil orang. Tersangat-sangat alim. Jaranglah zaman lah ni mana-mana para masyaikh mendapat gelaran Al-Alim Al-Alamah ni. Dia syekh-syekh dulu ada. Sebab betul-betul punya kealiman dia tu. Al-Alim Al-Alamah. Al-Arif Ar-Rabbani. Kemudian gelaran dia lagi Al-Arif. Al-Arif ni gelaran yang diberikan kepada kebiasaannya wali-wali Allah. Mereka yang betul-betul mengenal Allah, maka dipanggil mereka ni Al-Arif Billah. Al-Arif, wali Allah. Syekh Daud.
Gelaran-gelaran ni bukan dia sendiri bubuh, itu pengiktirafan daripada ulama-ulama yang lain. Ni macam gelaran, macam kalau bahasa dunia kita panggil Tan Sri, Datuk Seri apa semua tu kan. Yang ni gelaran akhirat. Gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama kepada satu-satu orang tu. Macam seseorang tu dipanggil syekh dan sebagainya tu kan. Bukan saja-saja bubuh tu. Itu ada ulama berikan pengiktirafan pada dia. Al-alim, al-alamah, al-arif, ar-rabbani. Al-arif, ar-rabbani maknanya orang yang sangat mengenal akan ketuhanan. Mengenal Allah. Dia sebenar-benar kenal Allah. Lagi gelaran ni Maulana. Tak masuk nama lagi. Ni semua gelaran. Maknanya hebat sungguh lah. Maulana. Gelaran dia. Maulana maknanya ketua kami. Atau pembimbing kami. Wa qudwatuna. Wa qudwatuna, qudwah. Contoh ikutan kami. Idola kami. Gelaran lagi tu. Wa qudwatuna. Al-Syaikh. Syekh. Syekh ni kalau ikut bahasa maknanya orang tua. Pak Syekh. Syekh itu maksudnya orang tua asalnya. Tapi kenapa diberikan kepada orang-orang alim dengan gelaran Al-Syekh? Kerana walaupun dia muda, ilmu dia macam orang tua. Maka diberikan gelaran Syekh. Syekh. Kita bukan Syekh, naik Syekh. Ni Syekh betul ni. Kan? Gelaran. Sebab Syekh Daud, sedikitlah cerita pasal manakib dia atau biodata dia. Syekh Daud ni dia mengaji ketika usia dia umur belasan tahun lagi, dia dah keluar negara. Masa budak-budak dia mengaji di tanah Melayu ni. Dia mula mengaji dengan ayah dia, dengan pakcik dia, mengaji pondok lah. Lepas tu dah naik belasan tahun, naik tongkang. Naik sampan kecil. Zaman tu kan ada enjin motor, kayu. Pergi mana? Pergi Mekah. Dengan naik tu, laut bukan laut biasa ni, laut ni. Laut besar ni. Laut belah Selat Melaka tu, nak ke Mekah. Kalau lah ribut ke apa atas laut, meninggal habis lah. Kan? Tapi bersungguh-sungguh untuk cari ilmu agama, sanggup. Dia pergi dengan lagi beberapa ulama yang tersohor di tanah Melayu ni. Antaranya Syekh Daud, dia pergi dengan Syekh Arsyad Al-Banjari, dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Cuma waktu tu Syekh Arsyad dengan Syekh Abdul Samad, dia dah lebih berusia. Syekh Daud ni kira macam budak lagi, remaja. Belasan tahun pergi. Pergi dia duduk di Mekah selama 30 tahun lebih kurang. Dan Madinah lebih kurang 5 tahun. Jumlah semua lebih kurang 35 tahun. Tanpa balik langsung. Setelah pergi tu. Lepas 35 tahun baru balik ke tanah Melayu, balik jumpa mak ayah. Maksudnya dia tinggalkan mak ayah ni selama 35 tahun kerana nak mencari ilmu agama. Pengorbanan yang besar, maka hasil ganjaran pun besar. Apa saja kita buat, kalau kita korban tu besar, Allah balas balik lagi besar. Ini pengorbanan dia 35 tahun, hasil balik jadi ulama besar. Syekh Daud Al-Fatani, sangat-sangat terkenal dalam dunia kitab-kitab pondok. Orang pondok mesti kenal dia. Syekh Daud Al-Fatani, 35 tahun. Kita hantar anak ngaji tahfiz je. Bukan jauh sangat sampai ke Mekah. Negeri sebelah je. Duduk Kedah hantar Penang. Nah, bukan 35 tahun, baru 35 hari tanya dah. Kita pergi tengok nak anak. Betul dah, memanglah rindu ke anak kan. Tapi tu cara tarbiyah orang dulu-dulu. Kan? Imam Syafi'i pun kalau kita dengar cerita dia pun macam tu juga. Dia balik rumah, mak dia tak buka pintu lagi. Mak dia tanya siapa ni? Kata Muhammad bin Idris lah, nama dia kan. Kata kamu dah habis ke mengaji dengan guru kamu? Belum. Kalau belum jangan balik. Pintu tak buka lagi. Kalau belum jangan balik. Pergi balik mengaji. Taklah ni saya bawa roti untuk mak. Tak apa, roti tu letak depan pintu. Lepas tu kamu pergi balik mengaji. Habis baru balik. Kata. Dia pun pergi balik. Mak dia pun buka pintu menangis. Pegang roti anak dia bagi. Tak tengok wajah anak. Sebab nak suruh anak tu fokus pada belajar sungguh-sungguh. Walhasil apa jadi dengan Imam Syafi'i hari ni? Seorang ulama besar dalam mazhab. Sehingga kan berapa ratus juta orang tak tahu ikut mazhab dia. Imam Syafi'i. Sebab tu saya sebut pengorbanan yang besar menghasilkan ganjaran yang besar. Jadi kalau pengorbanan kecil, batu nak ganjaran besar, mana nak dapat?
Kan? Gitu. Jadi ini dia Syekh Daud, salah seorang dia. Dan hebat tak hebat Syekh Daud, tahu tak dia dikuburkan di mana? Mana makam dia? Dia ni orang, kalau kita tengok nama belakang dia Al-Fatani. Maknanya dia orang Patani. Dia orang Patani. Atas kita ni. Selatan Thailand tu kan. Maknanya dia orang Melayu. Orang Melayu macam kita. Syekh Daud Al-Fatani. Mana makam dia? Makam dia ada di Taif. Bersebelahan dengan kuburnya atau makamnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Yang ni sepupu baginda Nabi SAW. Makam dia. Duduk sebelah makam sepupu Nabi. Itu. Hebat Syekh Daud Al-Fatani. Kalau siapa pergi buat umrah, biasanya travel akan bawa jalan di Taif kan. Lepas tu kita akan ziarah Masjid Ibnu Abbas. Kan kat dalam Masjid Ibnu Abbas tu ada satu blok dinding besar, dalam tu ada makam Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Makam dalam tu. Dekat dalam dinding itulah juga makamnya Syekh Daud ibn Abdullah Al-Fatani. Tu hebat. Ya. Kita duduk ziarah-ziarah tak tahu, rupanya ada orang kita dalam. Melayu macam kita. Syekh Daud. Hebat dia. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Satu lagi karamah mereka ni, Syekh Daud dengan Syekh Abdul Samad dengan Syekh Arsyad. Ada seorang lagi saya lupa nama dia. Semua sekali ada 4 orang. Mereka mengaji dengan seorang guru namanya Syekh Muhammad As-Samani yang memegang tarikat As-Samani. Syekh dia ni, guru dia ni wali besar lah, wali Allah besar. Sehingga kan guru kami cerita, guru dia nak makan buah. Kat Tanah Arab buah mana ada banyak. Tanah Arab ni ada buah kurma, buah anggur gitulah. Yang banyak buah ni tempat kita. Jadi guru dia kata boleh tak ambil kat rumah, ambil buah apa, bawa bagi kat aku nak makan. Kata guru dia. Dan macam mana nak balik? Guru kata tak apa, mu pejam mata, buka mata. Pejam, buka sampai kampung. Dia balik kampung. Dia pun ambil buah-buah dekat kampung dia, jam balik, buka balik, depan untuk guru dia balik. Dia bagi buah. Sampai macam tu punya, orang cakap apa, kehebatan, karamah yang Allah berikan pada mereka ni. Tu guru dia. Lepas tu anak murid pula. Bila dia habis mengaji tu nak balik ke tanah Melayu ni. Dia nak berpisah. Sebab Syekh Daud orang Patani. Nak balik Patani. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, dia orang Palembang, nak balik Palembang. Syekh Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Jadi lain-lain. Dia punya tempat tu lain-lain. Patani seorang, Banjar seorang, Palembang seorang. Jadi titik tengahnya dekat Singapura. Masa tu tak panggil lagi Singapura, panggil apa? Temasek ke apa. Duduk situ. Kat sebuah masjid, ada masjid je tu. Duduk situlah. Jadi kat situlah dia nak berpisah. Tapi dia singgah semayang dulu. Masa semayang, 3 orang ni semayang tak mengikut kiblat yang ada pada masjid tu. Contoh kata masjid tu kiblat ni menghadap sini. Tapi dia semayang menghadap sana. Contoh macam tu. Tak ikut kiblat masjid tu. Jadi kecoh satu kampung. Apa ni, mana datang? Dia orang tak kenal 3 orang ni siapa. Sebab dia orang baru balik daripada mengaji je. Ada syekh-syekh mana pakai sebam besar-besar. Tapi semayang tak ikut kiblat. Kecoh habis satu kampung. Akhirnya orang tegur mereka. Kenapa kalian 3 orang pergi semayang menghadap sana, tak semayang menghadap kiblat masjid ni? Salah seorang tu jawab. Kalau tak isap Syekh Arsyad atau Syekh Abdul Samad yang jawab. Dia kata kiblat masjid ni salah. Salah kot mana pula, kami lama dah semayang ni. Kata, kalau nak aku buktikan, aku tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ya Allah, tunjukkanlah akan kiblat. Letakkan tangannya ke depan, terpampang Kaabah depan mata. Satu masjid boleh tengok Kaabah. Ni karamah yang diceritakan lah. Karamah mereka ni, alim ulama' ni. Kita tunjuk dengan tangan ni. Nampak tahi cicak tu depan mata? Tak nampak. Sebab kita tak ada karamah. Tu. Waktu hebat orang dulu-dulu. Sebab apa? Sebab dia berilmu dan beramal sungguh-sungguh. Hasilnya Allah berikan kurniaan kepada mereka itu. Itu cerita sedikit mukaddimah tentang guru kita ni, Syekh Daud Al-Fatani. Supaya kita memandang hormat kepada beliau dengan penghormatan yang tinggi.
Jadi jaga kitab kita ni baik-baik. Jangan buat main-main kitab agama. Kadang-kadang alim-alim ulama' ni, walaupun mereka dah meninggal dunia, tapi karamahnya masih lagi berjalan. Dulu ada, dalam kitab ni ada cerita. Nanti kita akan baca. Saya cerita sikit je lah. Ada orang pernah mempersenda Imam Ghazali dengan menghina-hina, mengkritik kitab Imam Ghazali. Kata kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali ni banyak hadis palsu, dia kata. Semua tak betul. Dia kutuk-kutuknya Imam Ghazali. Waktu dia kutuk tu, Imam Ghazali memang dah tak ada, dah meninggal dunia. Kan? Lepas dia kutuk-kutuk Imam Ghazali, malam tu dia tidur, dia bermimpi. Mimpi Imam Ghazali datang dalam tidur dia. Kemudian Imam Ghazali bawa dia pergi jumpa 3 orang. Siapa 3 orang tu? Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ada 3 orang dalam mimpi. Dan Imam Ghazali mengadu dekat Nabi. Cakap, ya Rasulullah, inilah orang yang menghina saya, mengkritik kitab saya gini. Kemudian Nabi kata, kalau begitu bawakan kitab tu pada aku. Dia bawa kitab tu kat Nabi, Nabi selak. Dalam riwayat cerita, Nabi selak selai demi selai. Nabi baca. Sampai khatam, sampai habis. Lepas tu diserahkan pada Sayyidina Abu Bakar. Macam tu juga Sayyidina Abu Bakar baca. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Ketiga-tiga jawab, kitab ni sangat bagus. Kata Nabi, kitab ni bagus, kitab ni isinya lengkap, gini-gini. Nabi puji kitab ni. Kemudian, Nabi panggil orang yang kritik Imam Ghazali tu, yang kritik kitab ni. Buka baju kamu, kata Nabi. Nabi ambil cemeti, disebatnya lelaki tersebut. Akhirnya dia sedar daripada tidur dan dia tengok belakang cermin, berbirat badannya. Dan dia luka, dan dia sakit melarat. Beberapa hari, kemudian dia bertaubat. Dia bagi tahu balik ke anak murid dia, dia tersilap cakap pasal ulama', pasal Imam Ghazali. Dia minta maaf apa semua dan dia bertaubat pada Allah. Lepas tu, sekali lagi dia mimpi Nabi, Nabi datang. Dalam tidur dia, mimpi Nabi sapukan dengan tangan mulia Nabi kat belakang badan dia. Bila dia bangun daripada tidur, birat dia tu dah hilang. Dan tak lama lepas tu, dalam sehari 2 lepas tu, dia meninggal dunia. Apa teladan yang kita boleh ambil? Jaga-jaga dengan alim ulama. Dengan walaupun mereka tu dah tak ada. Kitab dia kita kena jaga. Sebab tu, mana sebab mereka ni wali Allah, kekasih Allah. Mereka di bawah jagaan Allah. Menghina kekasih Allah dikira menghina Allah juga. Lepas tu jaga-jagalah. Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Maknanya dia orang Fatani. Nama dia Daud bin Abdullah. Jadi payah dah orang nak nama Daud. Ada? Orang kata nama Daud ni macam nama orang tua. Kata. Padahal kalau dia dah tua, Daud jugalah. Memang dia tua tak? Nama John pun kalau tua-tua juga. Kan? Jadi cuba kita kembalikan balik nama-nama sunnah yang baik-baik. Nama-nama Nabi kita. Kan? Nama-nama alim ulama. Kan? Ni nama pelik-pelik nama. Nama ni, nama tok-tok guru. Macam ni, Daud. Moga-moga boleh jadi macam Syekh Daud. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Fatani orang Patani. Iaitu terjemah daripada kitab Minhajul Abidin bagi Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Ni pula cerita pasal Imam Ghazali. Imam Ghazali dia mendapat gelaran Hujjatul Islam. Kata guru kami, zamanlah tak ada dah orang dapat gelaran Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni tinggi. Dia ada beberapa taraf sebenarnya dalam bab gelaran-gelaran nama ulama' ni. Nak dapat gelaran imam, macam Imam Syafi'i, Imam Hanbali, kan? Nama-nama imam tu bukan imam masjid, imam dalam ilmu. Paling minimum 300,000 hadis mesti ada dalam kepala. Itu antara syarat ni. 300,000 hadis hafal dalam kepala. Bukan setakat matan hadis sekali dengan sanadnya. Maknanya an hadasana tu pun dalam kepala. Boleh. Zamanlah tak ada dah, tak dapat. Zamanlah paling tinggi pun kalau ada gelaran orang panggil syekh lah, syekh. Tapi nak sampai tahap imam tak tahulah sama ada tak ada atau kalau ada pun sikit sangat. Apatah lagi Hujjatul Islam. Hujjatul Islam lagi tinggi. Imam Ghazali ni antara ulama yang sangat alim. Alimnya bukan hanya ilmu tasawuf, dia alim semua ilmu, kebanyakan ilmu.
Ilmu tauhid dia alim, ilmu fiqh dia alim, ilmu tasawuf dia alim, ilmu falak mencerap bintang pun dia alim. Malah dia disebutkan dalam manaqib Imam Ghazali ni, hebatnya Imam Ghazali, ilmu sains pun dia alim, ilmu matematik pun dia alim, mana ilmu duniawi pun dia kuasai juga. Mana alim sungguh Imam Ghazali. Sehingga Imam Ghazali ni kealimannya yang tinggi, orang dah iktiraf dia dan dia dah layak untuk buka mazhab dia sendiri. Bila ditanya pada orang, kenapa kamu tidak buka mazhab kamu sendiri sedangkan keilmuan kamu dah sangat tinggi? Kata Imam Ghazali, aku bermazhab Imam Syafi'i. Imam Ghazali mazhab dia Imam Syafi'i. Nah, aku tak buka mazhab sendiri kerana aku lahir di zaman khalaf. Sedangkan Imam Syafi'i lahir di zaman salaf. Dia ada beza pula zaman ni. Zaman salaf, kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga hijrah. Yang kiraan tahun dia 100, 200, 300 tahun hijrah. Kita punya kalender sekarang ni dah berapa dah tahun? Berapa? Kita sekarang berapa? Kalender Islam, tahun kita berapa? 1445. Maknanya 1445 hijrah. Ambil angka depan 14. Kita makna kurun ke-14. Yang dikatakan salafus soleh tu, masa tahun dia 100, 200, 300 hijrah. Maknanya jarak dengan kita jauh sangat lah. 100 tahun tu kira kurun 1, 200 tu kurun kedua, 300 tu kurun ketiga. Kurun 1, 2, 3 ni kurun yang dipanggil sebagai kurun salafus soleh. Salafus soleh tu maksudnya kurun yang paling terbaik. Itu dijanjikan Nabi dalam hadis. Nabi kata, yang terbaik zaman aku, selepas aku dan selepas aku. Mana zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu kurun yang paling terbaik. Terbaik tak terbaik? Sebut dalam kitab Qatrul Ghaisiyah, Bidayatul Talibin, dalam kitab-kitab tasawuf yang lain, ada menyebut zaman tu orang awam je sudah alim. Belum tanya tok guru lagi. Tukang sapu sampah je boleh cerita bab hukum hakam. Punya hebat zaman tu. Dari segi ilmunya, dari segi amal pula, dikatakan sembahyang sunat mereka itu kebanyakannya, rata-ratanya 1000 rakaat satu hari. Sungguh ni dalam kitab cerita. Syekh Junaid Al-Baghdadi, salah seorang yang hidup di zaman tu. Syekh Junaid Al-Baghdadi nama dia. Dia ni berniaga. Dia ada buka kedai. Kedai dia jual barang-barang kaca. Macam cawan kaca, pinggan kaca. Zaman tu dah ada dah kaca. Dia buat cawan kaca apa semua ni. Zaman tu. Dia ada kedai. Dia businessman. Dalam masa sama dia seorang ulama. Dikatakan dalam kitab, sebelum dia buka kedai, dia akan semayang 400 rakaat semayang sunat. Baru buka kedai. Kita semayang 400 rakaat, pukul apa nak buka? Pukul 10 malam. Daripada pagi tadi. Kan? Betul ada yang tanya, Ustaz, kalau semayang banyak-banyak yang tu sempat ke Ustaz? Nak kerja lagi, nak makan lagi, nak itu, nak ini, nak ini. Sempat ke Ustaz? Sekarang saya tanya balik. Masa ni milik siapa? Allah. Waktu tu Allah panjangkan masa untuk mereka. Sehingga mereka sempat beribadah pada Allah dalam masa yang sama. Sempat juga mengurus kehidupan dunia. Hari ni, kita nak semayang 2 rakaat duha pun kadang-kadang payah. Sebab apa? Masanya sama je. Zaman dulu pun 24 jam. Zaman sekarang pun 24 jam. Tapi masa kita hari ni, Allah dah tarik nikmat dia. Sehingga masa kita jadi sempit. Sama je 24 jam. Tapi kita terasa macam bergeraknya laju. Betul tak? Saya lagi lah, keluar duk kuliah. Rasa macam, tahu-tahu dah Jumaat. Padahal rasa macam baru sudah je Jumaat lepas. Jam celip. Kejap siang malam. Sekejap je. Akhirnya kita rasa seminggu dah macam sehari. Betul tak? Sebulan macam seminggu. Setahun macam sebulan. Ni tahu-tahu nak habis lah ni. 2023. Masuk 2024 pula. Cap 2025. Kan? Pejam tak celik. Habis lah. Tu. Sebab keadaan, memang Nabi pun sendiri katakan, akhir zaman nanti kamu akan rasa masa begitu pantas. Sebenarnya jumlah angkanya sama je, 24 jam. Tapi nikmat masa. Sebab apa zaman akhir zaman Allah dah tarik balik nikmat masa? Sebab manusia tidak menghargai masa. Masa yang ada bukan nak buat ibadat, dia tengok TV. Dan zaman dulu kan ada TV. Dia tengok benda-benda yang bukan-bukan, lara dan sebagainya. Akhirnya kalau kita tak hargai masa, Allah ambil nikmat masa tu.
Sehingga kan akhirnya kita nak buat apa-apa semua tak dan. Ini tak dan, ini tak sempat. Ni lah. Tengok. Dah nak habis masa. Baru je kulit lagi tak habis. Cepat masa tu. Aju je. Ada. Tu dia. Tu yang disebut sebagai salafus soleh. Kurun 1, 2, 3. Khatam Quran sehari 3 kali tu standard. Biasa. Yang paling lemah pun sehari sekali khatam. Zaman tu. Punya dahsyat, punya hebatnya ilmu dan amal mereka. Kita saya pergi, tapi ada lagi tau. Saya setengah tempat yang betul-betul dia punya ibadat dahsyat. Saya pergi ke Tarim. Tarim ni satu perkampungan lah, kawasan yang berada di daerah yang namanya, bukan, negeri yang namanya Hadramaut. Hadramaut tu pula di Yaman. Yaman negerinya Hadramaut. Tempat tu atau daerah tu namanya Tarim. Tarim ni disebut sebagai ibu kota sejuta wali. Kerana dalam tu memang ramai wali-wali Allah. Sebab yang duduk di Tarim kebanyakannya adalah cucu cicit Rasulullah SAW. Yang kita panggil dia Habib-Habib. Yang datang ke Malaysia, Habib Umar As-Sagaf. Habib As-Sagaf silap. Habib Umar Al-Hafiz. Ramai lagi lah Habib-Habib daripada Yaman. Saya ziarah sana, pergi tengok. Dia ada perkuburan dipanggil makam Zambal. Dekat perkuburan tu hampir ada 1000 orang wali yang dikuburkan di situ. Sangat dahsyat sana. Kehidupan mereka tu macam mana tak hebat macam tu. Waktu maghrib, sahabat saya ni dia mengaji sana. Jadi dia bawa saya jalan-jalan. Dia kata, Ustaz nak tengok tak suasana maghrib kat tempat sini dibanding dengan tempat kita? Boleh tak? Lepas habis sembahyang maghrib, kami pun keluar naik motor. Sunyi sepi. Tak ada orang. Pekan semua senyap. Tutup kedai semua tutup. Cakap, bagaimana dia katakan? Awal nak tidur dah. Dia kata, dia pun bukan tidur Ustaz. Semua ni kat masjid. Sebab ikut majlis ilmu, kuliah. Tak ada seorang kat luar. Semua di masjid. Kedai semua tutup. Bila meriah balik, lepas habis solat isyak. Habis solat isyak, barulah berkerumun orang. Kat kedai, kat pasar. Semua. Jadi mereka betul-betul mengaji. Itu di Tarim. Tempat tak cantik. Kalau banding dengan tempat kita, lawa kita lagi. Sana dalam seminggu 2 hari atau 3 hari jadi elektrik. Lain tak ada elektrik. Kat sana. Hidup susah. Air panas. Kan bumi, tanah panas kan. Tanah pada pasir. Gimana ada jalan tau macam kita ni semua pasir. Berhabuk. Hidup dia susah. Tapi dia punya akhirat dahsyat. Masa terluang ni pun saya jalan kat pekan-pekan tu. Ada kedai gunting rambut. Sementara tak ada customer, dia baca. Kita tengok dia pegang apa? Quran. Baca Quran. Kita tak ada masa, Facebook. Kan? Sementara tunggu customer tak masuk lagi kedai, Facebook kita. Ada tak? Baca Quran. Isi masa lapang dia dengan Quran. Rata-rata semua rakyat dia macam tu. Semua penduduk dia macam tu. Yang muda ke, yang tua ke. Yang paling unik, semua orang pakai kain. Lelaki ni. Semua pakai kain belekat. Tapi bukan kain belekat macam kita petak ni. Dia ada gambar macam bunga-bunga sikit. Dia pakai kain. Dia tak pernah pakai seluar. Tak pernah pakai seluar. Saya pergi singgah kedai pomen bengkel motor kan. Kan pakai kain. Dia repair motor pakai kain. Saya risau takut salah spana dia ambil. Nah, pakai kain. Repair motor. Kerja nungkang-nungkang ni kan. Buat rumah apa. Pun pakai kain tak? Panjat tangga pakai kain. Dia pun ni. Memang dah kebiasaan orang sini Ustaz, kawan saya kata. Memang dia pun tak suka orang lelaki pakai seluar. Mesti pakai kain. Dia tak biasa. Memang dah macam tu. Hidup dia macam tu. Lepas tu saya pergi masjid dia. Dia tak kira kecil ke besar, semua nama masjid. Walaupun kecil macam surau je. Kecil je. Berapa orang dia boleh masuk. Masjid juga nama dia. Jadi tu dekat masjid tu ada ra'an. Macam kat tempat kita juga lah. Ada ra' tersusun Quran. Yang saya pelik, Quran itu dia bahagi 7. Quran 30 juzuk, tapi dia buat buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5, buku 6, buku 7. Ada 7 macam 7 jilid lah Quran itu. Cakap, kenapa Quran buat macam ni? Dia kata, jadi amalan orang di sini Ustaz, satu hari mesti khatam 1 buku. Jadi, seminggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Bermakna, mereka akan khatam Quran seminggu sekali. Orang biasa. Itu orang biasa. Bukan ulama' dia lagi. Belum Tok Guru. Kalau Tok Guru, sehari khatam.
Tapi kalau orang biasa, penduduk biasa je, dia memang dah jadi tradisi amalan, mesti baca sampai habis. Satu buku satu hari. Jadi dia orang akan khatam seminggu, satu kali khatam. Sebulan ada 4 minggu. Bermakna 4 kali khatam sebulan. Setahun ada 12 bulan. Satu bulan ada 4 minggu. 12 kali 4 apa? 48. Makna 48 kali khatam setahun. Banding kat tempat kita hari ni 48 tahun baru sekali khatam. Tunggu sambut siap dengan bunga telur kan, orang panggil majlis khatam Quran 48 tahun. Kita tanya makcik berapa kali khatam tadi? Baru sekali Ustaz. 48 tahun tu dia. Sana 48 kali khatam setahun. Dahsyat. Sana kalau nak buat majlis khatam habis dengan bunga telur 48 kali majlis. Kan? Nak ceritanya makna kata kalau mereka boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Mereka kalau ikut hidup mereka tu lagi susah. Nak basuh baju mana ada mesin basuh, pakai basuh kot tangan. Kita ni kemudahan teknologi banyak. Boleh campak je baju dalam mesin, pandailah dia basuh. Kita ada masa lain untuk buat kerja-kerja agama. Nak baca Quran boleh, kan? Nak sembahyang sunat boleh. Tapi apa lagi alasan kita tak dan buat amal ibadat? Yang tu yang kita takut, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di sana. Itu saya cerita sikit tentang yang disebut kurun 1, 2, 3 tu zaman salafus soleh. Adapun Imam Ghazali dia tidak lahir di zaman itu. Dia lahir pada kurun ke-5 Imam Ghazali. Jadi zaman salafus soleh ataupun zaman salafi disebut kurun 1, 2, 3. Atas daripada itu tak panggil salaf dah, dia panggil khalaf. Kurun 4, 5, 6 sampai habis, itu dipanggil zaman khalaf. Sebab apa khalaf? Sebab dah mula banyak sangat khilaf yang berlaku. Perselisihan dan macam-macam lah. Dan soleh tu dah makin kurang. Memang pun makin naik usia zaman ni, makin kurang ilmu dan amal. Betul tak? Tak percaya, kita tak payah jauh. Kita ambil ilmu dan amal kita dibanding dengan ilmu amal ayah kita. Agak-agak siapa lebih alim, siapa lebih beramal. Tuan-tuan saya tak tahu, tapi kalau saya sebut ayah saya lebih daripada saya. Bandingkan tok itu pula lagi hebat. Dulu lagi hebat. Zaman orang dulu-dulu ni surah Yasin dalam kepala. Sebab itu dah jadi kebiasaan dia malam Jumaat dia baca Yasin sama-sama. Mereka zaman dulu dia tak ada hiburan sangat. Jadi hiburan dia apa? Hiburan dia Quran. Boring-boring tak tahu nak baca apa, baca Quran. Lah ni kita bila boring, Facebook, TikTok lah, apalah. Jadi jauh dengan Quran. TV lah, gangguan kita banyak. Zaman dulu orang baca Yasin, Yasin tu dalam kepala dah. Kita bukan Yasin dalam kepala, buku Yasin tak ingat letak mana. Bila nak baca, rasa letak dalam rak ni rasa. Buku Yasin tak tahu ke mana. Dia kata nak kata surah Yasin. Mana? Tu zaman. Mana ni dah semakin jauh. Ke depan ni lagi jauh. Kalau kita tak jaga anak-anak kita hari ni. Tengoklah. Zaman kita hari ni konsert dah jadi melebih-lebih. Melampau-lampau. Dan yang kita risau kalau corak konsert-konsert ni dah jadi satu trend dalam negara kita. Tak usah pelik lah akan datang setiap bulan ada konsert. Lah ni dia mula masuk sikit-sikit. Itu pun orang dah mula bantah-bantah. Orang dah mula cakap-cakap. Ya, tak saya tengok modus operandi mereka ni kalau mereka terus berkuasa kan, walaupun orang marah dia buat juga. Tapi bila dah jadi biasa orang pun tak marah dah. Itu sebenarnya bala paling besar tuan-tuan. Bala paling besar bukan rumah terbakar, bukan banjir, bukan tsunami, bukan gempa bumi. Itu semua adalah satu bentuk ujian, musibah Allah beri kepada kita orang beriman. Yang kadang-kadang dengan musibah tu kita akan bertambah beriman pada Allah, akan meningkat lagi iman kita. Macam apa yang terjadi pada Aceh. Lepas berlaku tsunami, Aceh terus melaksanakan hukum hudud. Maknanya, menambah lebih baik lagi. Tapi bala yang paling besar ialah apabila satu dosa sudah lagi tidak dianggap dosa. Bila dosa dah jadi biasa, itu bala paling besar. Contoh saya nak bagi, berapa ramai hari ni anak-anak gadis perempuan Islam memakai baju lengan pendek. Baju lengan pendek, nampak lengan. Dan benda ni dah jadi biasa. Pergi kedai, speedmart, beli telur, beli beras ke, beli tepung ke. Naik motor pakai baju lengan pendek.
Kadang-kadang bukan anak orang lain, kita tengok anak Tok Imam, anak Tok Bilal, anak Tok Siap. Ayah bagus HJK masjid, zikir, goyang kepala siap. Sampai nak cabut kopiah. Bagus, nak ceritanya ayahnya bagus. Tapi bahagian anak tak dijaga. Akhirnya pakai baju lengan pendek. Kan? Bagi dia, itu bukannya, saya bukan pakai seksi pun, saya pakai baju lengan pendek je. Ini bukan masalah seksi tak seksi, ini masalah hukum. Perempuan, aurat dia tapak tangan dengan muka sahaja. Hatta kaki pun kena pakai stokin. Bila kita tegur, oh ya ke Ustaz? Tak tahu dia. Padahal graduate mahasiswa-mahasiswi. Graduate sampai yang keluar universiti hebat-hebat. Tapi ilmu asas dalam agama, zero. Tu belum tanya lagi rukun semayang, belum tanya lagi rukun syahadah. Allahu Akbar, berat. Kan? Saya pernah jumpa ada orang baca Fatihah sampai habis pun tak boleh. Sangkut tengah-tengah. Malikiyau Middin ni Ustaz. Dia tanya itu balik. Ada sungguh. Saya mula rasa macam mana ada orang tak boleh baca Fatihah. Sekali Allah tunjukkan depan mata. Ada sungguh. Ada orang tak boleh. Kalau Fatihah dia tak boleh baca, maknanya dia semayang tak semayang. Sebab memang confirm dah dalam semayang kena baca Fatihah. Kalau Fatihah pun tak boleh baca, semayangnya macam mana? Itu dahsyat. Ni zaman dia. Zaman ke depan. Sebab dia cakap, zaman ke depan ni lagi sangat-sangat mencabar. Kadang-kadang kalau kita yang jenis mengaji ni, belajar ngaji pondok, baca hadis apa sebagainya kan, fikir punya fikir sangat mendalam. Rasa-rasa sampai macam tak sanggup nak hidup ke depan. Rasa macam mati je lagi baik. Kan? Nak menghadap, ni belum dajjal lagi. Tapi masalahnya mati pun tak sanggup. Kalau mati sekarang kan, ada dosa tak taubat lagi. Takut-takut ada semayang yang belum ganti lagi. Jadi payah tak? Nak hidup ke depan tak sanggup, nak mati sekarang pun tak sanggup. Ibarat orang kata macam di luah mati mak, ditelan mati bapak. Telan tak boleh, luah tak boleh. Jadi nak macam mana? Kemam je lah. Macam tu lah. Macam inilah hidup kita. Jadi hidup kena tetap diteruskan. Jangan minta nak mati pula. Kan? Mati biar sampai Allah matikan kita. Tapi dalam masa yang sama, kerana banyak bergantung dengan Allah. Minta selalu dengan Allah. Ya Allah tolonglah selamatkan aku dan ahli keluarga ku. Oh zaman. Lah ni kalau zaman kita ajar anak kita baik-baik di rumah pun, memang dia jadi baik kat rumah. Tapi keluar tu belum tentu. Takkan kita nak kurung 24 jam anak kita tak bagi keluar. Kan, sian kat dia. Sekali kita bagi kat keluar. Bila keluar, suasana keliling masyarakat tu macam mana? Kalau suasana merapu, habis macam mana anak-anak ini? Kadang kita hantar anak kita ngaji universiti, kena cek dia. Jangan duk biar saja. Depan kita je baik. Saya biasa jumpa. Masa zaman saya belajar dulu, budak perempuan. Mak ayah datang. Mak ayah duduk jauh kampung. Datang kat universiti nak tengok anak. Bawa dengan bekalan makanan kegemaran ni. Bawa. Salam kan main. Cium tangan ayah, cium tangan mak. Belaga pipi siap. Anak solehah sungguh kita tengok. Maka elok. Mak ayah dia balik ya, dia naik atas motor boyfriend dia. Pergi mandi sungai, buka dengan tudung-tudung. Ni suasana zaman hari ni. Bukan saya nak takut-takutkan. Tapi ini boleh jadi realiti. Dan kebanyakan saya cerita betul. Ada di setengah-setengah universiti, kadang-kadang ada kereta-kereta mewah masuk. Sebab apa? Sugar daddy. Jaga. Jenis orang kaya, dia nak ada budak-budak perempuan, budak-budak muda lawa-lawa cantik. Budak-budak muda ni pula, budak-budak universiti ni nak pakai duit, nak beli laptop lah, nak beli itulah. Dia pun lambatkan duit. Janji jadi girlfriend dia. Ni orang kaya. Betul, ini cerita sebenar, ni bukan cerita rekaan. Sungguh-sungguh berlaku. Saya biasa duduk di universiti, saya nampak benda ni semua berlaku. Memang ada. Kan? Memang benda ni. Jadi sebab tu, kita kena main peranan sungguh-sungguh. Kan? Lepas tu, tak tahulah tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati, saya bukan nak meracun apa tidak. Tapi inilah zaman akhir zaman. Sampaikan Tok Guru saya, Tok Guru Siddiq Nur, dia tak hantar anak kat sekolah kebangsaan. Tok Guru saya. Dia pernah, isteri dia hantar anak. Dia dengar, dapat tahu. Dia ambil balik anak dia, bawa balik. Sampai dia kata, ni depan saya dia kata. Dia kata, biar anak saya jadi bodoh, tak kerti matematik. Lebih saya sanggup. Daripada kalau anak saya tak kenal Tuhan. Kan? Tak reti beza agama, mana baik, mana tak baik. Ini sampai tahapnya. Bukan nak kata pergi sekolah kebangsaan jadi teruk tak, tapi risikonya ada. Campur lelaki perempuan.
Kami di madrasah pondok tak campur. Sampai laluan nak pergi masjid pun khas. Ini laluan untuk nisa perempuan. Ini laluan untuk muslimin lelaki. Tak boleh campur laluan. Apatah lagi dalam kelas pengajian. Semua tak campur. Kalau saya pergi kat tarim tu macam tu jugalah suasana. Kalau laki-laki je semua. Perempuan tak boleh campur. Sampai ada pasar. Pasar tu untuk orang perempuan. Orang perempuan je boleh pergi pasar tu. Orang lelaki langsung tak boleh pergi. Punya jaga. Itulah yang Nabi kita ajar. Tapi zaman hari ni kita ikut siapa ni? Sistem kehidupan kita ni ikut siapa? Bukan ikut Islam ni. Suatu jadi punah. Itu jadi bermasalah. Masyarakat bermasalah. Anak generasi muda bermasalah. Kita berada di zaman. Sebab tu kena jaga habis-habis sangat lah. Sebab zaman ni zaman yang sangat dahsyat. Kalau kita buat main-main, kita buat leka-leka, kita buat lalai-lalai, habis kita. Rosak. Tak rosak kita, rosak ahli keluarga kita. Kita tak apa dah tuan-tuan. Kita tak lama dah, betul tak? Kita saya sebut tadilah, pejam celik, pejam tak celik-celik. Habis dah bahagian kita, game over. Kan? Kita masuk dalam dah. Tak apalah, moga-moga Allah terimalah amalan kita. Kita hadir kuliah duha, mengaji. Kita sembahyang sunat. Kita tutup aurat. Moga-moga Allah terima segala amalan kita. Tapi ingat, anak kita macam mana? Cucu kita macam mana? Cicit kita macam mana? Nak ke kita ni ahli masjid, tok imam masjid, tok syiah masjid, tok bilal masjid, AJK itu, AJK ini dalam jemaah Islam gitu gini. Sampai ke anak bahagian lawan. Anak bahagian rombak masjid, anak bahagian musnah masjid, anak bahagian lawan jemaah Islam. Sebab apa? Sebab dulu kita tak didik dia betul-betul. Bila orang tanya ni anak, oh ya anak tok imam ni dulu ni. Kenapa jadi macam ni? Sebab tu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Bukan kita seorang je. Sebab itulah kesempatan masa yang ada macam ni, kalau boleh bawa anak. Boleh bawa generasi muda. Rata-rata lagi kuliah Masjid Surau. Kan? Bukan pemuda tapi petua. Semua geng-geng batuk jangan. Kan? Bukan kita nak ni, tapi tak. Mana bahagian anak-anak muda? Sebab anak-anak muda ni yang nak sambung perjuangan ke depan ni. Kalau mereka ni gagal dengan Islam, apa nak jadi pada masa akan datang? Yang jadi pemimpin hari ni, mereka yang biasa muda 50 tahun yang dulu. 50 tahun dulu tu bila? Masa mula-mula kita baru merdeka. Masa tu, zaman tu. Kan? Zaman tu, mereka masa tu mungkin usia remaja lagi. Remaja lagi, muda lagi. Mereka yang muda zaman tu sekarang dah jadi orang tua hari ni, yang jadi pemimpin negara hari ni. Kita tengok apa jadi. Zaman dulu ditarbiah dalam kepala anak-anak ni supaya kita belajar rajin-rajin, supaya apa? Belajar tinggi-tinggi, supaya nanti bila keluar graduate dapat gaji besar, pangkat besar, rumah besar, kereta besar. Semua yang kita ajar dalam kepala otak dia ialah membesarkan apa? Dunia atau akhirat? Saya jawab. Dunia. Gaji besar dunia, pangkat besar dunia, rumah besar dunia, kereta besar dunia. Semua dunia. Hasil yang itu yang kita tanam 50 tahun dulu, hari ni mereka jadi pemimpin-pemimpin besar hari ni. Jadilah jawatan doktor, peguam semua. Memang mereka dapat semua tu. Tapi mereka besarkan dunia, bukan besarkan akhirat. Mereka tak besarkan agama. Akhirnya mak hari ni telefon nak tanya khabar gini, Mak tak faham ke sekarang ni kan saya tengah kerja. Ni waktu kerja. Saya ada meeting. Nak telefon lain kali lah. Pak, letak telefon. Apa sahaja jadi macam tu? Itu yang kita didik dulu. Jadi jangan tanya kenapa. Itu yang kita tanamkan dulu. Suruh dia besarkan dunia. Bukan besarkan agama. Bukan besarkan Allah. Kan? Dan zaman hari ni pula kita tengok. Generasi muda hari ni sibuk dengan belajar agama atau sibuk dengan TikToknya, dengan gamenya, dengan hiburannya, dengan konsert-konsertnya. Yang sebenarnya mereka itulah bakal pemimpin 50 tahun yang akan datang. Bayangkan, mereka yang joget-joget Coldplay tu, yang suka main game-game dalam telefon, yang sonok-sonok dengan TikTok mereka tu, mereka inilah bakal pemimpin 50 tahun akan datang yang akan jadi PM. Bukan X dah tu. Betul X dah pun tak tahu lah. Pemimpin keberapa dah tu time tu. Dan bayangkan suasana agaknya masa tu negara jadi macam tu.
Kalau pemimpin kepala otak dia sonok dengan game, sonok dengan konsert, sonok, apa akan jadi pada negara waktu tu? Boleh faham maksud saya? Itu yang saya sebutkan, ke depan tu lagi dahsyat. Suatu kita sampai ke tahap, sebab tu Nabi kata, kalau kamu dah dengar Dajjal dah keluar, ikat anak perempuanmu. Nabi sampai guna perkataan ikat. Maknanya benda ni bukan main-main. Lepas tu saya sebut dalam kuliah-kuliah, saya sebut, ini bukan lagi zaman nak fikir anak kerja apa tuan-tuan. Tapi kita kena fikir anak kita agama apa. Ini zaman. Bukan sibuk soal kerja. Kerja tak ada masalah. Takkan nak cari duit. Tak kerja kat luar, kerja kat rumah pun boleh. Dengan cara jual barang online. Boleh tak? Kan? Tapi masalah agama hari ni. Tak semua orang tahu apa tu agama. Macam mana agama. Allah tu siapa? Tak kenal. Bab semayang macam mana? Tak tahu. Mana? Saya kata anak muda kadang-kadang orang tua minta maaf jangan. Jamak kasar pun tak lepas lagi. Ustaz tu paling belakang, kita nak buat jamak kasar. Jamak kasar, ikut je lah. Lain kali ustaz tu buat 2 rakaat. Dia orang kampung situ. Maknanya dia kena tambah lagi 2, tamam. Dia pun bagi salam juga sama. Dia pun buat 2 kak. Kita paling belakang, nak buat 2, ikut ustaz. La ilaha illallah. Kamu mana boleh, kamu tak boleh kasar. Kamu orang sini. Kan? Sampai tak tahu. Apa? Ikut aja. Inilah zaman dia. Allahu Akbar. Okey? Lari jauh banyak kau nak. Balik sini. Hujjatul Islam, penghujah agama Islam. Siapa dia? Al-Imamul Ghazali. Al-Ghazali tu bukan nama dia. Nama dia apa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. 3 kali Muhammad. Nama dia Muhammad, nama ayah dia Muhammad, nama tok dia pun Muhammad. Kalau panggil Muhammad, 3-3 datang. Itu Imam Ghazali. Patut jadi hebat pun. 3 kali nama Nabi. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada orang kat zaman kita buat nama dia tu? Ada. Nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ini Imam Ghazali. Ghazali tu bukan nama dia. Ghazali tu nama kampung dia. Nama kampung dia Al-Ghazal. Ghazal ni maksudnya tenunan bulu kambing. Dulu di zaman Arab, satu kampung akan buat satu produk. Satu kampung buat satu produk. Sebenarnya kita kat tanah Melayu dulu pun macam tu juga. Zaman dulu-dulu. Nah, jadi kampung dia, kerja orang kampung dia ialah buat tenunan bulu kambing. Untuk waktu, kadang-kadang Arab ni ada masa-masa musim sejuk. Bila sejuk sangat, jadi nak kena pakai macam jaket. Jadi kampung dia tu buat dengan bulu kambing, buat jadi jaket. Jadi terkenal kampung dia dengan sebutan Ghazal. Maka sebab dia datang dari, dia lahir kat situ, maka disebutlah dia Imam Al-Ghazali. Merujuk kepada kampung dia. Macam tempat kita ni nama apa? Sini nama apa? Sungai Limau. Al-Limawi. Buah nama. Lepas ni buah nama Al-Limawi. Orang tanya kat mana? Kat ni, Kedah. Kan? Gitu. Jadi itu Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Dia dapat gelaran imam sebab tadilah kealiman dia yang tinggi. Ratus ribu hadis ada dalam kepala. Tusi tu nama daerah dia. Tus. Boleh search dekat Google. Tus tu kat mana? Taghammadahuma, moga-moga diampunkan Allah, diberikan nikmat oleh Allah akan keduanya. Siapa keduanya? Yakni Syekh Daud tadi dengan Imam Ghazali. Allah Ta'ala birahmatihi, dengan rahmat Allah. Dikurniakan akan keduanya itu dengan rahmat Allah. Kasih sayang. Rahmat tu dengan makna kasih sayang Allah. Amin. Bawah sekali dia tulis. Amin. Itulah Imam Ghazali, guru kita, dengan Syekh Daud Al-Fatani. Jadi saya bukan guru, saya tukang baca je. Kata Tok Guru macam tu. Kita ni tukang baca kitab je. Sebab nak harap kita baca kitab kat rumah tak baca dah, betul tak? Ni bila tutup kitab ni balik rumah buat apa ni kitab? Budak larak kan? Tak baca dah. Berabuk situ. Tunggu ustaz datang balik. Kalau ustaz konten pula tak datang, lagi itulah tak ambil. Kan? Jadi datang sini kita tolong baca je. Tapi guru kita yang sebenar 2 orang ni. Imam Ghazali dengan Syekh Daud.
Dan kata guru kami, kata Tok Guru Siddiq Noh, nanti di hari akhirat kita akan dibangkitkan dengan guru-guru kita. Jadi moga-moga insya-Allah kita mengaji kitab Imam Ghazali dengan Syekh Daud, automatik kita jadi anak murid daripada Imam Ghazali dan juga Syekh Daud. Dan moga-moga kita akan dibangkitkan dengan mereka ini. Bangkit-bangkit, kita jadi kenal nanti. Oh, tu lah Imam Ghazali, oh tu Syekh Daud. Dan mereka pun akan kenal kita. Oh, ni anak murid saya dekat Dewan Sungai Limau kan. Amin. Walaupun tak bawa kitab kan, pakai PDF. Tapi kira mengaji jugalah. Dia kenal. Dia panggil. Moga-moga nanti ulama'-ulama' ni dapat memberikan syafaat mereka kat kita. Saat kita susah-susah nanti waktu tu dapat pertolongan. Jadi lagi banyak kitab kita mengaji, lagi banyak kita ada guru. Jadi jangan lokek dalam mengaji. Mana ada orang buat majlis ilmu, pergi ngaji kitab-kitab ulama' ni. Moga-moga kita jadi anak-anak murid kepada ulama'-ulama' pengarang kitab ni. Jadi bangkit nanti ramai guru kita. Jadi mereka semua Allah izin untuk syafaatkan kita. Jadi insya-Allah syafaat ulama' dapat, syafaat Quran dapat, syafaat Nabi pun dapat. Banyak sangat syafaat, insya-Allah lah selamat kita daripada azab api neraka. Insya-Allah. Jadi habis. Hari ni mengaji kulit aja. Nampak? Ilmu kulit ni baru. Nanti kita akan masuk pula kat dalam dia. Dalam. Jadi kalau boleh lah, bukan kalau boleh, mesti boleh lah. Bulan depan kalau boleh ada kitab lah. PDF tu alternatif lah kalau tertinggal ke. Sebab kalau pakai PDF ni tak syok juga kan. Tengok kat handphone, tengok handphone keluar WhatsApp, balas WhatsApp pula. Dan dia akan jadi terganggu dalam kita nuntut ilmu. Jadi kalau boleh biar ada kitab fizikal macam ni, senang. Nanti kita nak tulis not-not apa-apa kan, tulis kat tepi-tepi kitab. Kalau mengaji pondok, memang kalau apa yang Tok Guru sebut, dia akan tulis kat tepi-tepi ni. Saya kitab asal yang saya mengaji dengan Tok Guru dah koyak habis. Ni saya beli kitab baru tu yang kosong. Kalau kitab yang asal saya mengaji ni penuh ni, tulisan tepi ni. No, tu. Itu kita istilah kami panggil dobit nama dia. Orang mengaji pondok panggil dobit. Dobit ni maknanya catitan. Yang guru sebut tapi tak ada dalam kitab, tapi guru sebut, kita catat. Gitu. Itu kaedah mengaji. Jadi nanti kita belajarlah. Kita akan masuk dalam isi dia. Akan datang bila pula? Tahun depan. Lambat lagi tu. Tahun depan mau ngaji, sambung balik. Okay? Jadi kita insya-Allah kalau diizinkan Allah, tak ada apa-apa masalah, kita akan bertemu pula pada kuliah kita yang akan datang untuk sambungan pengisian kitab kita, iaitu kitab Minhajul Abidin. Kalau boleh yang Jawi lah. Tapi kalau rasa tak mampu nak baca Jawi, yang Rumi pun ada. Rumi kalau nak beli keluaran yang ini. Yang macam saya ni. Ni Rumi. Tulisan dalam dia sebiji sama, cuma tulisan je lain. Dia tulisan Rumi. Yang ni Al-Hidayah House of Publishers, Senia Merat. Ini masa saya beli dulu harga dia RM32. Kalau yang Jawi lagi mahal, RM6. Jawi RM6 je, Rumi mahal sikit. Lah ni. Oh, dah naik harga dah. Dulu murah lagi. Okey. Bolehlah nanti kita mengaji pelan-pelan insya-Allah. Lepas tu tak faham boleh tanya. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Tutup.